Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar bab 7.1 iaitu pembahagi tembereng garis. Okey, sebelum itu, jom kita mempelajari maksud pembahagi tembereng garis terlebih dahulu. Jadi, tembereng garis ialah sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai dua titik hujung dengan panjang atau jarak tertentu. Titik yang terletak pada tembereng itu dalam nisbah tertentu dikenali sebagai titik pembahagian. Okey, untuk memahami lebih lanjut, kita akan tengok pada satu garis lurus di mana terdapat titik A dan titik B. Di situ juga terdapat titik P. Jadi, titik P yang berada pada garis tersebut bermaksud titik P membahagi garis AB itu kepada dua bahagian dengan nisbah M dan nisbah N. Jadi, nilai M bermaksud panjang daripada titik A kepada titik P dan nilai N bermaksud panjang daripada titik P kepada titik B. Jadi, nilai untuk satu garis lurus ini ialah M tambah N. Daripada konsep tersebut, kedudukan titik P pada suatu tembereng garis membahagikan tembereng garis itu dengan nisbah MN dan sebaliknya. Kemudian, menerbitkan rumus pembahagi tembereng garis pada satah kertas. Okey, seperti yang kita lihat pada rajah tersebut, koordinat bagi titik A ialah X1, Y1, titik B ialah X2, Y2 dan PXY ialah titik yang membahagi tembereng garis AB dalam nisbah M dan nisbah N. Yang pertama, kita lihat CD per DE sama dengan AP per PP. Nilainya ialah X tolak X1 per X2 tolak X sama dengan M per N. Jadi, kita mesti darab silang terlebih dahulu. Kita akan dapat NX tolak NX1 sama dengan MX2 tolak MX. Kemudian, kita asingkan X dengan X1, X2. So, kita akan dapat macam ni. Kemudian, kita faktorkan X. Kita akan dapat X M tambah N sama dengan NX1 tambah MX2. Dan kita akan dapat X sama dengan NX1 tambah MX2 per M tambah N. Ni ialah koordinat X. Okey. Kemudian untuk PG per BF sama dengan AP per PB, nilainya ialah Y tolak Y1 per Y2 tolak Y sama dengan M per N. Kita juga kena darab silang. Jadi, kita akan dapat NY tolak NY1 sama dengan MY2 tolak MY. Kemudian, kita asingkan Y dengan Y1, Y2. Kita akan dapat macam ni. Kemudian kita faktorkan Y. Kita akan dapat Y M tambah N sama dengan NY1 tambah MY2. Jadi, Y ialah NY1 tambah MY2 per M tambah N. Jadi, ini ialah koordinat Y. Okey. Untuk mencari koordinat PXY, ini ialah X, Y. Jadi, nilai untuk X ambil daripada sini, nilai untuk Y ambil daripada sini. Jadi, ini ialah formula untuk mencari koordinat X, Y. Kemudian, berdasarkan formula tersebut, jom kita buat latihan. Untuk contoh 1, koordinat titik A dan B masing-masing ialah -5, -2 dan 58. Jika titik P membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 32, cari koordinat titik P. Jadi, koordinat bermaksud kita mesti cari XY. Okey, mula-mula kita analisa dulu A. A untuk ni ialah -5, -2. So, dia menunjuk kepada X1, Y1 dan ni ialah X2, Y2. Okey, kemudian kita akan lukis graf berdasarkan titik-titik yang diberi. Jadi, inilah grafnya. So, daripada soalan, PXY ialah titik yang membahagi AB pada nisbah 32. Jadi, 3 ialah M sama dengan 3 dan N ialah 2. Okey, untuk cari koordinat
X bagi P, kita akan guna formula X. Jadi, bila kita gantikan nilai, X sama dengan N 2 kali negatif 5 tambah 3 kali 5 per M tambah N, 3 tambah 2. Jadi, kita akan dapat 5 per 5 sama dengan 1. Okey, untuk koordinat bagi Y bagi P, kita akan guna formula Y. Jadi, bila kita gantikan Y sama dengan 2 kali negatif 2 tambah 3 kali 8 per M tambah N ialah 3 tambah 2. Jadi, kita akan dapat 20 per 5. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat 4. Jadi, maka koordinat P, X, Y ialah nilai X kita ialah 1 dan Y kita ialah 4. Jadi, inilah jawapannya. Okey, kemudian untuk contoh 2, cari nisbah AP, nisbah PB dengan titik P, negatif 1, 2 membahagi tembereng garis yang menyambungkan titik A, negatif 2, 1 dan titik B, 2, 5. Okey, sebelum tu, P, negatif 1, 2 menunjuk kepada XY dan A, negatif 1, 2 ialah X1, Y1 dan B25 ialah X2, Y2. Okey, langkah yang pertama ialah kita lukis dulu graf berdasarkan titik yang diberi. Kemudian, katakan P negatif 22 membahagi AB dengan nisbah MN dan koordinat bagi X bagi P ialah 1. Negatif 1 maksudnya X ialah negatif 1. Jadi, menggunakan formula untuk mencari koordinat X, kita akan gantikan nilai yang diberi ke dalam formula tersebut. Jadi, kita gantikan N kali negatif 2 tambah M kali 2 per M tambah N. Sama dengan negatif 1. Jadi, kita darab negatif 2N tambah 2M sama dengan negatif M tolak N. Jadi, kita dapat 3M sama dengan N. Kita gerakkan M per N sama dengan 1 per 3. Bila kita darab silang ni balik, kita akan dapat nilai ni balik. Jadi, nisbah, oleh sebab itu, nisbah AP, nisbah PB ialah 1 nisbah 3. Okey, inilah jawapannya. Kita akan belajar subtopik 7.2 iaitu garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, kita telah mempelajari bahawa kecerunan M ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 bagi suatu garis lurus. Berdasarkan rajah ini, kita dapat kenal pasti BC per AC sama dengan BC. Kita ambil daripada sini kepada sini. So, kita dapat Y2 tolak Y1 per AC daripada sini kepada sini. Jadi, kita dapat X2 tolak X1. Nilai ini sama dengan nilai M. Jadi, kita dapat samakan dengan M. Manakala BC per AC daripada sini kepada sini sama dengan tan theta. Jadi, M sama dengan tan theta. Okey, untuk garis lurus selari berdasarkan rajah ini, M1 ialah kecerunan bagi L1 dan M2 ialah kecerunan bagi L2. Jika garis lurus L1 dan L2 adalah selari, maka theta 1 sama dengan theta 2. Jadi, tan theta 1 sama dengan tan theta 2.
Berdasarkan formula daripada slide sebelum ini, M sama dengan tan theta. Jadi, tan theta 1 sama dengan M1 sama dengan M2. Ini dapat dirumuskan bahawa dua garis lurus L1 dan L2 adalah selari antara satu sama lain jika dan hanya jika M1 sama dengan M2. Kemudian, untuk garis lurus serenjang, berdasarkan rajah ini, katakan M1 dan M2 ialah kecerunan untuk garis lurus L1 dan L2 dan theta 1 tak sama dengan kosong. Jadi, theta 2 sama dengan 90 darjah tambah theta 1. Jadi, tan theta 2 sama dengan tan 90 darjah tambah theta 1. Jadi, tan theta 2 sama dengan negatif 1 per tan theta 1. Kita boleh darabkan tan theta 1 dengan tan theta 2. Jadi, tan theta 1 tan theta 2 sama dengan negatif 1. Berdasarkan formula M sama dengan tan theta, jadi kita dapat M1, M2 sama dengan negatif 1. Ini dapat dirumuskan bahawa L1 dan L2 adalah berserencang antara satu sama lain jika dan hanya jika M1 dan M2 sama dengan negatif 1. Okey, berdasarkan formula tersebut, jom kita buat latihan. Okey, untuk contoh 3, soalannya ialah tunjukkan sama ada garis lurus NX 6x tambah 9y sama dengan 7 dan x kuasa 3 tambah y kuasa 2 sama dengan 1 adalah selari atau tidak. Mula-mula, kita tulis persamaan 6x tambah 9y sama dengan 7 dalam bentuk kecerunan. Jadi, kita tulis 6x tambah 9y sama dengan 7. Jadi, kita buat y sama dengan negatif 6x tambah 7. Jadi, y sama dengan negatif 2 per 3x tambah 7 per 9. Yang ini dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi, daripada persamaan itu, m1 sama dengan negatif 2 per 3. Kita ambil daripada sini. Okey, untuk persamaan yang kedua, x kuasa 3 tambah y kuasa 2 sama dengan 1. Jadi, x per 3 tambah y per 2 sama dengan 1. Y per 2 sama dengan 1 negatif 1 per 3 x tambah 1. Y sama dengan negatif 2 per 3 x tambah 2. Jadi, daripada sini, kita dapat tentukan M2 sama dengan negatif 2 per 3 daripada sini. Okey. Disebabkan M1 sama dengan M2 sama dengan negatif 2 per 3. Jadi, persamaan untuk kedua-dua itu adalah selari. Okey. Untuk contoh yang keempat, tunjukkan sama ada garis lurus y tolak 3x sama dengan 5 dan 3y tambah x tolak 12 sama dengan 0 berserenjang atau tidak. Okey. Mula-mula kita tulis kedua-dua persamaan itu dalam bentuk kecerunan untuk mencari kecerunannya. Jadi, y tolak 3x sama dengan 5. Y sama dengan 3x tambah 5. Jadi, daripada sini, M1 sama dengan 3. Kemudian, untuk
3y tambah x tolak 12 sama dengan 0. Jadi, y sama dengan 3y sama dengan negatif x tambah 12. Jadi, y sama dengan negatif 1/3x tambah 4. Jadi, M2 sama dengan negatif 1/3 daripada sini. Okey, bila kita dapat M1, M2 sama dengan M1 kita ialah 3, M2 kita ialah negatif 1/3. Bila kita darab dua ni, kita akan dapat negatif 1. Maka, garis lurus Y sama dengan, garis lurus Y sama dengan Y tolak 3x sama dengan 5 dan 3y tambah x tolak 12 sama dengan 0 adalah berserenjang. Disebabkan M1, M2 sama dengan negatif 1. Maka inilah jawapannya. Okey. Sekian sahaja untuk subtopik 7.1 dan 7.2. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar matematik tambahan tingkatan 4 iaitu bab 7 geometri koordinat. Dan untuk video kali ini, cikgu akan membincangkan subtopik 7.3 luas poligon dan 7.4 persamaan lokus. Dan bersama saya, Cikgu Hidayah. Sekarang, mari kita lihat subtopik yang pertama, 7.3 luas poligon. Sebelum kita nak mencari luas poligon, kita kena dah tahu apa itu poligon. Jadi, seperti yang murid-murid lihat, bentuk segitiga, diamond dan pentagon merupakan poligon yang berbentuk dua dimensi dan bertutup yang mempunyai sisi, bucu dan sudut. Jadi contoh, kalau murid-murid mempunyai bentuk bulatan, maka ianya bukanlah poligon. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan bagaimana untuk kita menentukan luas segitiga dengan menggunakan rumus. Okey, seperti yang murid-murid lihat, cikgu ada rumus di sini. Dan sebagai contoh, cikgu ada koordinat A, x1, y1, koordinat B, x2, dan y2, dan koordinat C, x3 dan y3. Okey. Jadi sekarang ni untuk mencari luas segitiga ABC. Sebagai contoh, kita ada pertama sekali ialah 1/2. Kita buka modulus dulu. Okey, sekarang kita lihat dulu anak panah yang berwarna merah. Okey, jadinya x1 akan darab dengan y2 dan hasil daripada darab ini akan ditambah dengan x2 darab dengan y3 dan seterusnya tambah dengan x3 darab dengan y1. Okey, jadinya cikgu akan tunjukkan bahagian ini dulu, di mana x1 darab dengan y2 tambah x2 darab y3 tambah dengan x3 darab y1. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat anak panah yang berwarna biru ni pula. Okey, kita nak kena buat apa? Kita kena tolak. Okey, jadinya sama juga seperti tadi, kita kena darab dan hasil dan tambahlah untuk setiap hasil darab tu. Okey, jadinya kita mulakan dengan x dululah. X2 darab dengan y1 tolak x3 darab dengan y2 dan tolak juga dengan x1 darab dengan y3. Okey, dan tutup modulus. Okey, sebenarnya murid-murid, kita boleh kemaskan lagi formula yang ada kat dalam ni. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kumpulkan dia. Okey, kat sini kita kumpulkan jadi dia satu kumpulan dan kat sini akan jadi satu kumpulan lah. Okay, jadinya buka modulus dan dalam kurungan kita salin saja x1 darab y2 tambah x2 darab y3 tambah x3 darab dengan y1. Okey, sini cikgu salah ya. Sini adalah darab. Okey, dan tutup kurungan, tolak. Okey, dan buka balik kurungan x2 darab y1. Okey, kat sini bila
tolak bertemu tolak, ianya akan menjadi tambah. So kat sini kita akan tambahlah dengan X3 darab Y2 dan tambah juga dengan X1 darab dengan Y3 tutup kurungan dan tutup modulus. Okey, jadi rumus inilah yang kita akan gunakan untuk mencari luas segitiga. Lihat pula contoh soalan untuk mencari luas segitiga PQR. Okey, pertama sekali apa yang perlu dibuat ialah murid-murid boleh labelkan dulu X1, Y1. Okey, dan di sini kita punya Q, X2, Y2. Dan kita punya R ialah X3, Y3. Okey, kenapa cikgu suruh murid-murid labelkan dulu? Sebab supaya mudah dan murid-murid tak tersalah masukkan information yang ada dalam rumus. Okey, jadi selepas itu kita nak mencari luas segitiga PQR. Itu kita akan dengan sama dengan 1/2 dan buka modulus. Okey, jadi X1, Y1 ikut rumus yang cikgu dah letak kat sini. X1, Y1 kita adalah 1, 3 dan X2, Y2 kita adalah 5, 1 dan X3, Y3 kita adalah 6, 7 dan X1, Y1 kita balik adalah 1 dan 3. Okey, dan tutup kurungan. Okey, jangan lupa. Okey, seperti yang cikgu dah tunjuk tadi, kita kena darab. Betul tak? Kita buat ni dulu siap-siap anak panah supaya senang. Okay, jadinya buka modulus dan buka kurungan. Jadi X1, Y1, X1, Y2 kita akan darab silang di sini. Jadinya 1 darab dengan 1 tambah 5 darab 7. Okay, tambah 6 darab 3. Okay, tolak dengan sekarang ni anak panah yang kedua pula adalah ke atas, betul? Okey, jadinya 3 darab 5. Okey, tambah, jangan lupa ya, sini ada lagi kurungan. 6 darab 1 tambah 1 darab 7 tutup kurungan dan tutup modulus. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita selesaikan bahagian sini dan bahagian sini. Kita tambah seperti biasa dan kita akan dapat jika murid-murid kira kita akan dapat 54 dan di sini kita akan dapat 3 darab 5, 15 tambah 6 dan tambah 7 akan dapat 28. Okey, seterusnya kita selesaikan apa yang ada dalam modulus ni dulu. Okay, jadi 54 tolak dengan 28, jadi murid akan dapat 26 dan tutup modulus. Okay, selepas itu 1/2 darab dengan 26 adalah 13 dan jangan lupa kena letak unit square, kalau tak kuranglah markah nanti. Jadi itu sahajalah untuk mencari luas segitiga PQR. Ini kita akan teruskan dengan subtopik 7.4 iaitu persamaan lokus. Okey, sebelum itu, apa itu lokus? Okey, lokus bagi sesuatu titik bergerak ialah lintasan yang dilalui oleh suatu titik mengikut syarat yang ditetapkan. Macam mana nak cari persamaan lokus? Okey, persamaan lokus bagi suatu titik bergerak yang memenuhi syarat tertentu boleh ditentukan dengan gunakan rumus yang seperti ini, iaitu titik P ke A sama dengan R. Okey, di sini kita ada titik P dan kita ada titik A. Jadi titik P ke A adalah sama dengan R. Okey, dan kita akan menggunakan punca kuasa 2 dalam kurungan X tolak X1 kuasa 2 tolak Y1 kuasa 2 sama dengan R. Okey, jadi untuk lebih faham konsep dan menggunakan rumus yang cikgu dah tunjuk tadi, kita cuba untuk menjawab soalan di mana cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik koordinat A 1, -6 sentiasa 5 unit. Okey, jadi apa yang kita nak buat dulu dan persamaan apa yang kita nak cari?
Okey, contohnya cikgu ada titik A 1 negatif 6 kat sini. Okey, dan seterusnya dan juga ada titik P iaitu X dan Y. Okey, jadi kat sini dah kasih jarak P ke A adalah 5 unit. Okey, so sekarang ni bila titik P awak bergerak, ianya akan menjadi satu bulatan. Jadi bulatan inilah yang kita nak cari. Dia punya persamaan. Okey, jadi yang pertama ialah awak kena, dia dah kasih, murid-murid boleh tulis jarak P ke A ialah 5 unit. Dan menggunakan rumus yang cikgu dah tunjuk sebelum ni, okey, di mana punca kuasa ada bracket dan ada kuasa 2 kat sini. Okey, kita isi je, iaitu awak punya X tolak dengan, okey, kat sini adalah awak punya X1 dan ini adalah Y1 awak. Jadinya X tolak dengan 1. Okey, dalam kurungan kuasa 2 tambah dengan Y. Okey, jadi negatif 6 bila tolak, bila jumpa tolak akan menjadi tambah. Y tambah 6. Okey, tutup kurungan dan kuasa 2 iaitu sama dengan 5. Okey, 5 ni dari sini awak salin saja. Okey, jadinya kita nak bawa punca kuasa ni dulu. Kita tak nak punca kuasa ni, jadi kita nak bawa ke sana. Bila bawa ke sana, dia akan jadi 5 kuasa 2, betul? Okey, so sekarang ni jadilah X1 dalam kurungan kuasa 2 tambah Y tambah 6 kuasa 2 iaitu 5 kuasa 2. Okey, sekarang ni kita kembangkan yang dalam kurungan ni. Okey, macam mana nak kembangkan? Okey, tak apa. Cikgu tunjuk di mana X1 tolak X1 dalam kurungan darab dengan X tolak 1 dalam kurungan tambah dengan dalam kurungan Y tambah 6. Okey, sebab ada kuasa 2 kat sini, maka 2 kalilah. Dan 5 kuasa 2, murid-murid akan dapat 25, betul? Okey, sekarang ni kita kembangkan, kita darab, kita kembangkan, kita pemudahkan, maafkan saya, kita pemudahkan dan akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 dan kita akan pemudahkan yang bahagian sini akan jadi Y kuasa 2 tambah 12Y tambah 36. Itu sama dengan 25. Okey, sekarang ni kita selesaikan, okey, di mana kita susunlah supaya bagi kemas. Di mana kat sini X kuasa 2 kita, lepas tu kita ada tambah Y kuasa 2. Lepas tu kita ada negatif 2X tambah 12Y. Okey, jadi yang ini adalah constant number. Okey, so kita permudahkanlah dan akan dapat berapa? 37, betul? Sama dengan 25. Okey, sekarang ni kita nak bawa ni ke sana pula. Okey, bila bawa ke sana dia akan jadi tolak dan akhir sekali murid-murid akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tambah 12Y dan 25 ni bawa ke sana jadi 37 tolak 25 dan murid-murid akan dapat 12. Itu sama dengan kosong. Jadi ini merupakan persamaan lokus bagi titik bergerak P. Jadi itu sahajalah sesi pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang telah diajari murid-murid dapat lebih faham. Okey, itu sahaja dari Cikgu Hidayah dan kita jumpa lagi. Terima kasih.